Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 4 SK Kampung Kota. Pagi ni kita akan sambung kelas PDPR Sains kita, dengan tajuk proses penyahtinjaan. Proses penyahtinjaan. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 39. Kita nak tengok proses penyahtinjaan. Dalam topik manusia ni, mula-mula itu kita belajar pasal proses pernafasan. Pernafasan ada 3 organ yang kamu kena hafal, iaitu hidung, trakea dan paru. Kemudian minggu lepas kita belajar tentang proses perkumuhan. Perkumuhan ni ada 3 organ juga kamu kena hafal bersama dengan hasil buangannya. Paru, kulit dan ginjal. Ini kita dah belajar minggu lepas. Apa bahan buangannya kamu dah patut kena tahu. Dan hari ni kita akan sambung dengan penyahtinjaan. Proses yang manusia perlu buat. Apakah itu proses penyahtinjaan? Kita tengok muka surat 37. Muka surat 37. Kat sini ada dia punya maksud penyahtinjaan. Mana Sekejap. Ni dia maksud penyahtinjaan. Penyahtinjaan datang daripada 2 perkataan. Perkataan nyah dengan perkataan tinja. Nyah. Nyah, apa maksud nyah? Nyah tu maksudnya keluar, keluarkan, buang, tak nak. Nyah. Tinja, apa itu tinja? Tinja itu bermaksud najis. Najis. Jadi apakah maksud penyahtinjaan? Maksudnya kamu kena hafal. Penyahtinjaan ialah proses penyingkiran tinja melalui dubur. Ini dia, 5 perkataan ni kena ada. Proses penyingkiran tinja dan melalui dubur. Dubur tu apa? Mesti kamu dah belajar dalam subjek agama. Kubur dan dubur kan? Kubur dan dubur. Dubur tu maksudnya kamu punya lubang punggung kamu lah. Untuk kamu membuang najis. Membuang tinja. Tolong hafal yang ni. Yang ni memang kena hafal. Penyahtinjaan. Ini maksud dia. Jom kita tengok. Penyahtinjaan ni melibatkan organ apa? Jom kita baca sini. Muka surat 39. Cikgu, bagaimanakah pula dengan penyahtinjaan? Jom kita tengok sini. Apa cikgu dia cakap? Makanan yang tidak tercerna. Makanan yang tidak tercerna semasa proses pencernaan akan menjadi tinja. Kamu makan. Contoh malam tadi pukul 8 malam, kamu dah masak apa semua, ada nasi, ada sup ayam, kemudian ada sayur campur, ada buah, temikai. Kamu makan. Makan kamu telan. Masuk dekat esophagus ni. Selalu makanan ni pergi ke perut. Pergi ke perut. Pas pergi ke perut, perut cerna. Perut hancurkan. Perut mencerna ni, proses pencernaan. Perut cerna makanan tersebut bagi hancur. Kemudian makanan ini akan dihantar kepada ni, kamu tengok ni. Ada satu organ ni, macam saluran pipe ni. Saluran pipe ni dia bentuk licin. Luaran dia licin, tapi dalam dia berbulu-bulu. Luaran dia licin macam getah pipe. Ini kita panggil dia sebagai usus kecil. Usus kecil. Waktu lepas dah makanan dicerna, makanan itu dihantar daripada perut pergi masuk ke usus kecil. Apa fungsi usus kecil ni? Usus kecil ni fungsi dia akan menyerap apa sumber-sumber makanan yang ada dalam makanan tersebut. Contohnya usus kecil ni akan serap apa? Akan serap protein, akan serap kalsium, lepas tu akan serap vitamin, karbohidrat, semua ni lah. Perut tadi hanya nak mencerna, nak hancurkan.
kat usus kecil ni lah dia akan serap semua khasiat-khasiat yang ada dalam makanan tersebut. Okey, dia akan serap sampai makanan tersebut jadi apa? Kering. Jadi tak ada zat dah, sampai dah tak ada khasiat, sampai dah tak perlu diserap lagi, dah tak boleh diserap lagi. Okey. Maka makanan tu akan dihantar pergi ke saluran yang besar ni pula, yang berotot-otot ni. Okey, sebelum cikgu cerita yang berotot-otot ni, cikgu nak cerita sikit usus kecil ni. Okey, kalau kamu tengok usus kecil dalam gambar tu, usus tu berlingkar-lingkar. Okey. Okey, kamu tahu tak, usus kecil tu sebenarnya dia sangat panjang. Berapa panjang usus kecil dalam perut kamu ni, dalam badan kamu? Okey. Mengikut fakta sains, usus kecil dalam setiap badan manusia panjangnya adalah lebih kurang 6 kali ketinggian seseorang itu. Contoh, kalau ketinggian kamu 1 meter. Okey, ketinggian kamu 1 meter. Usus kecil yang cikgu tanda tu, okey, dalam perut kamu, dalam badan kamu tu, usus kecil tu melingkar. Okey, kalau potong perut kamu, bawa keluar usus kecil tu, panjangnya adalah bersamaan dengan 6 kali ketinggian kamu. Kalau ketinggian kamu 1 meter, 1 meter darab 6 lah. Dapat berapa panjang usus kecil tu? 6 meter. Jadi dia berlingkar dalam perut tu, okey, sepanjang 6 meter. Macam cikgu, ketinggian cikgu 1.7 meter. Jadi berapa panjang usus kecil cikgu? Lebih kurang 10.2 meter lebih. Jadi panjang. Okey. Itu kelebihannya. Okey. Allah dah cipta usus kecil ni, dia boleh berlingkar punya panjang dalam badan kamu. Okey. Okey. Jadi makanan yang dah diserap tadi, sumbernya yang dah diserap, khasiatnya telah diserap oleh usus kecil. Makanan tersebut dah tinggal sisa-sisa makanan akan dihantar kepada saluran yang berotot ni. Apa nama saluran berotot ni? Okey, namanya adalah usus besar. Okey. Kat sinilah baru dia hantar. Nampak tak? Ni. Penyambungan antara usus kecil dengan usus besar, masuk kat situ, pergi ke usus besar. Okey. Hantar ke sini. Okey. Sekejap cikgu tolak. Okey. Anda bawa ke sini. Okey. Kemudian dia akan berkumpul. Jom kita tengok gambar bawah. Tu dia. Proses penyingkiran tinja berlaku melalui dubur dan dinamakan penyah tinjaan. Inilah dia. Sisa makanan yang dah kering tadi, yang dah tak ada khasiat, okey, yang telah diserap semua khasiatnya oleh usus kecil, dan dihantar melalui usus besar. Mula-mula makanan tu masuk dalam mulut kamu, pergi ke saluran makanan, pergi ke saluran makanan tu namanya esophagus, okey, kemudian pergi ke perut akan hancurkan, perut akan cernakan makanan tersebut, hantar ke usus kecil. Usus kecil serap semua khasiat makanan tersebut sampai kering, tak ada khasiat, hantar pergi ke usus besar, dan usus besar ni akan kumpulkan sisa makanan yang dah kering ni, okay, yang dah tak ada khasiat ni, dan dihantar ke dubur. Inilah lubang punggung kamu. Okay? Bila dah banyak, apa yang terjadi? Kamu rasa nak buang air besar. Jangan gelak. Benda ni setiap hari kamu buat. Okey, ini proses hidup bagi manusia. Okey. Okey. Jadi, proses penyingkiran tinja berlaku melalui dubur dan dinamakan penyah tinjaan. Okey. Faham dah? Pagi ni dah buat belum penyah tinjaan? Itu secara proses semula jadi. Jangan nak gelak-gelak, jangan nak segan-segan. Memang betul, semua orang akan buang air besar. Itu proses semula jadi bagi manusia untuk buangkan benda yang tak perlu. Okey. Jom kita tengok sini. Ayat bawah ni. Banding dan bezakan proses perkumuhan dengan penyah tinjaan. Okey, kita boleh bandingkan dari segi istilah. Okey. Perkumuhan. Apakah maksud perkumuhan? Proses menyingkirkan bahan tidak perlu dari badan. Bahan tidak perlu. Tak perlu karbon dioksida, tak perlu wap air, tak perlu air kencing, tak perlu peluh. Okey?
Dalam peluh tu ada garam. Dia tak perlu, jadi kita buang. Okey. Manakala maksud proses penyatinjaan ialah apa? Proses menyingkirkan sisa makanan ataupun tinja, okey, daripada badan melalui dubur. Itu perbezaan dia. Perkumuhan buang bahan tak perlu, penyatinjaan buang sisa makanan, buang tinja. Okey. Tinja tu sebenarnya sisa makanan lah. Okey. Kemudian kita boleh banding bezakan apa? Organ yang terlibat. Kalau perkumuhan, organnya ada 3. Apa dia? Peparu, kulit dan ginjal. Okey. Kalau proses penyatinjaan tadi, ni cikgu nak terangkan balik. Okay. Kalau proses penyatinjaan, organ dia pun kita boleh hafal 3. Okey. Usus kecil. Okey. Usus besar dan tubur. 3 ni je. Okey. Usus kecil, usus besar, tubur. 3 dan 3. 3 perkumuhan, 3 penyatinjaan. Itu dia banding beza antara 2 proses tadi. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham untuk topik penyatinjaan ini. Okey, dan juga topik-topik yang lain kita dah belajar sebelum ini. Tolong hafal apa yang cikgu tekankan tadi. Okey, maksud penyatinjaan, maksud perkumuhan. Okey, organ-organ perkumuhan, organ-organ penyatinjaan. Okey, sisa buangan perkumuhan, sisa buangan penyatinjaan. Okey, nanti kita akan sambung lagi minggu hadapan untuk bahagian seterusnya. Okey, semoga kamu faham apa yang cikgu sampaikan ini. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.